Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Hormat Kulai. Tuan Yang Ketua, seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, Kolej Universiti Tunku Abdul Rahman Kuta ditubuhkan di bawah Akta 555 Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996. Kedudukan Kuta adalah sama seperti universiti dan kolej swasta yang lain. Kementerian Pengajian Tinggi KPT mengambil perhatian akan perkara yang dibangkitkan oleh YB Kulai berhubung dengan peruntukan yang disalurkan kepada Kuta serta isu berkenaan dengan ketelusan pengurusan keuangan dalam Board of Governors dengan izin Kuta. Dan menjawab kepada persoalan yang timbul, izinkan saya memperincikan serta satu persatu seperti yang berikut. A. Berkenaan peruntukan pembangunan, peruntukan pengurus dan peruntukan lain yang disalurkan kepada Kuta. Tuan Yang Ketua, kerajaan telah mengambil inisiatif untuk membantu Kuta dengan menyalurkan peruntukan semenjak tahun 2013 dan secara kumulatifnya Kuta telah menerima peruntukan kerajaan bermula tahun 2013 dan sehingga 2020 sebanyak RM 328.2 juta. Lebih spesifik 328 juta 207,790 dan kesemua peruntukan tersebut telah disalurkan secara terus kepada Kuta bagi memudahkan pihak Kuta merancang perbelanjaan peruntukan tersebut. Namun begitu, seperti mana yang dimaklumkan oleh YB sebentar tadi, pada tahun 2019, Menteri Keuangan Yang Berhormat Lim Guan Eng telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM40 juta kepada Tabung Amanah Pendidikan Persatuan Alumni TACEN atau TAA ETF dan peruntukan tersebut tidak diterima oleh Kuta. Dan semenjak tahun 2013, kerajaan hanya menyalurkan peruntukan kepada Kuta dan tidak pernah kepada NGO. Dan memandangkan Kuta tidak menerima peruntukan tersebut, permohonan semula telah dibuat oleh Kuta kepada kerajaan bagi membiayai pembelajaran mengurus. Dan oleh yang demikian, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan peruntukan RM40 juta yang dimohon dengan tambahan sebanyak RM18 juta, iaitu jumlah yang dipulangkan semula oleh TAA ETF kepada Kementerian Keuangan sebelum ini. Dan peruntukan tersebut telah pun disalurkan kepada Kuta pada 11 Ogos yang lalu. Dan manakala bagi peruntukan pembangunan pula, sebanyak RM1 juta telah disalurkan kepada Kuta pada tahun 2020. Dan peruntukan pembangunan ini adalah bertujuan untuk membiayai dua projek sambungan, iaitu perolehan peralatan bagi projek industri 4.0 dan pertanian 4.0 dan analisis data besar ataupun BDA serta perolehan peralatan projek objek rangkaian internet IoT dan pendidikan 4.0 dan analisis data besar BDA bagi kampus induk Kuala Lumpur. Pada tahun hadapan, iaitu tahun 2021, kerajaan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan keuangan kepada Kuta sebanyak RM42 juta. Dan daripada jumlah tersebut, RM40 juta merupakan belanja mengurus, manakala RM2 juta lagi merupakan belanja pembangunan yang bertujuan untuk membiayai dua projek sambungan sebelum ini. Dan penyaluran peruntukan pembangunan ini dibuat pada setiap suku tahun seperti Universiti Awam yang lain. Dan KPT juga mengambil tindakan pemantauan dengan memastikan peruntukan yang disalurkan pada tahun semasa dibelanjakan oleh Kuta berdasarkan unjuran keuangan serta laporan keuangan dan fizikal projek pembangunan Kuta yang dikemukakan setiap bulan kepada KPT. Dan berkaitan dengan peranan wakil daripada KPT dan Kementerian Keuangan dalam Board of Governors Kuta, Tuan Yang Ketua, perlembagaan Kuta memperuntukkan bahawa pihak berkuasa bagi Kuta, iaitu Board of Governors, antaranya hendaklah terdiri daripada 5 orang wakil KPT dan Kementerian Keuangan yang dilantik oleh Menteri Pengajian
tinggi. Dan berdasarkan perlembagaan, fungsi dan kuasa BOG Kuta adalah seperti berikut. Pertama, mentadbir, membuat dasar dan memantau badan universiti dan boleh menggunakan semua kuasa yang diberikan kepada universiti selagi termaktub dalam perlembagaan ini atau syarat dan peraturan yang diberikan kepada pihak berkuasa atau pegawai lain universiti. Dan keduanya, tidak ada ketetapan yang diluluskan oleh BOG yang berkaitan dengan apa-apa perkara yang mempunyai kuasa Senat, tetapi BOG boleh menyampaikan kepada Senat pendapat mengenai apa-apa perkara dalam kuasa Senat untuk pertimbangan pihak Senat. Dan tertakluk kepada persetujuan Ketua Pendaftar terlebih dahulu di bawah Seksyen 30 Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996, Akta 55, BOG turut berhak meminda mana-mana peruntukan dalam perlembagaan. Dan selain itu, BOG juga mempunyai kuasa dalam membuat peraturan disiplin yang diperlukan bagi pegawai, pekerja dan pelajar universiti. Dan peraturan disiplin ini hendaklah diterbitkan kepada umum. Dan kuasa dalam membuat peraturan bagi BOG juga meliputi perkara-perkara seperti perjalanan dan pengurusan universiti, fungsi dan tugas pegawai universiti, akta dan kebajikan pelajar, memutuskan kadar yuran, pengurusan kampus cawangan, fakulti dan pengurusan bangunan-bangunan universiti. Dan kerana keahlian Board of Trustees, Tuan Ketua, menjawab kepada persoalan berhubung dengan keahlian Board of Trustees Kuta, dimaklumkan bahawa seramai 12 orang telah dilantik sebagai BOT Kuta. Dan daripada jumlah ini, hanya seorang sahaja yang merupakan ahli foundation ataupun founder Kuta, sementara 11 orang lagi bukan dalam kalangan ahli foundation atau founder Kuta. Ini bermakna majoriti daripada BOT merupakan pihak ketiga dan tiada kaitan dengan ahli foundation atau founder Kuta. Dan perkara ini adalah selaras dengan klausa 82 dalam perlembagaan Kuta yang berbunyi, dengan izin, at least 50% of the BOT members are third parties having no connection with the foundation or any of its founders. Dan berhubung dengan cadangan bahawa sekurang-kurangnya seorang wakil pelajar yang berkelayakan dilantik sebagai ahli BOG Kuta pula, KPT berpandangan bahawa perkara berkenaan adalah di bawah bidang kuasa BOG Kuta dan untuk mempertimbangkannya. Dan sekiranya dipersetujui, perlembagaan Kuta perlulah dipindah sewajarnya bagi memenuhi maksud tersebut. Sekian, terima kasih.